Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah tajuk kita pada pagi ini bab yang kedua, iaitu Nabi Muhammad SAW dalam kitab-kitab terdahulu. Manusia-manusia lain berita tentang dirinya dan kelebihannya hanya diketahui selepas kelahirannya. Namun Nabi Muhammad SAW berita tentangnya telah diketahui oleh manusia, khususnya oleh penganut-penganut agama Samawi terdahulu, iaitu Yahudi, Nasrani dan sebagainya, sebelum lagi kelahiran baginda. Jadi Nabi Muhammad SAW ini sudah diketahui oleh orang-orang terdahulu, khususnya yang biasa dengan kitab-kitab Samawi, sampai Taurat, Injil dan sebagainya. Jadi mereka sudah mengetahui khabar berita tentang Nabi Muhammad SAW, kerana khabar tentang kemunculan baginda telah disebut oleh Allah dalam kitab-kitab terdahulu dan turut diakui oleh sahabat-sahabat baginda yang dahulunya beragama Yahudi atau Nasrani. Ayat tadi, yakni ayat 181 dari surah Al-Imran, antara bukti yang cukup jelas bahawa para Nabi dan Rasul terdahulu mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW. Dalam surah Al-A'raf dinyatakan dengan terang bahawa nama Nabi Muhammad SAW ada tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Iaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah, yakni Nabi Muhammad SAW, Nabi yang ummi. Ini Allah Ta'ala merujuk kepada orang yang akan diberi rahmat oleh Allah. Dan sebagaimana disebut dalam sebelum nas inilah, iaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW, Nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis namanya dan sifat-sifatnya di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yakni yang ada bersama dengan mereka. Doa Nabi Ibrahim AS dan bisyarah Nabi Isa AS. Nabi SAW beritahu, Inni indallahi maktubun bi khatamin nabiyyin wa inna Adama lamunjadilun fi tinatih wa sa'ukhbirukum bi awwali dhalik da'watu Abi Ibrahim wa bisyaratu Isa wa ru'ya ummi allati ra'at hina wada'atni annahu kharaja minha nurun adha'at laha minhu qusur syam. Maksudnya, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku telah tertulis di sisi Allah sebagai penutup sekalian Nabi alaihimussalam, ketika Nabi Adam AS masih berupa tanah sebelum ditiupkan ruh kepadanya. Jadi ketika awal penciptaan manusia yang pertama lagi, Allah Ta'ala sudah tulis di Lauhul Mahfuz bahwasanya Nabi Muhammad SAW merupakan penutup sekalian Nabi yang akan yang bakal muncul dalam kalangan bangsa manusia ini. Nabi Muhammad adalah yang terakhir. Dalam nota kaki di bawah, dalam Jami' At-Tirmizi terdapat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan para sahabat
bertanya Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, bilakah ditetapkan pangkat kenabian untukmu?" Baginda menjawab, ketika Adam alaihissalam berada di antara ruh dan juga jasad. Ini agak berbeza sikit lah. Kalau tadi, lafaz tadi, ketika Adam berupa tanah, belum ditiupkan ruh kepadanya. Dalam hadis ini, ketika Adam di antara ruh dan juga jasad. Menurut Al-Alam Ali Al-Qari, iaitu ketika Adam masih terlantar tanpa ruh, iaitu sebelum bercantum ruh dengan jasadnya. Makna kedua-dua sudah wujud. Itu makna di antara ruh dan juga jasad. Kedua-dua ruh, jasad pun dah selesai, ruh pun sudah sedia ada, tapi belum dicantum. Belum lagi berlaku pencantuman ruh dan juga jasad. Mirqat Al-Mafatih. Ya, kitab Mirqat Al-Mafatih ini adalah kitab yang mensyarahkan hadis Mishkat Al-Masabih. Kitab di antara kitab himpunan hadis yang masyhur juga di kalangan penuntut ilmu adalah Mishkat Al-Masabih. Dan disyarah kitab Mishkat Al-Masabih ini disyarah pula oleh Al-Alamah Sultan Ali Al-Qari. Kemudian sambung hadis, aku akan beritahu kamu permulaan zahirnya kenabian dan ketinggian darjatku, iaitu aku adalah doa bapakku Ibrahim alaihissalam, bisyarah, yakni berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam, dan mimpi ibuku, di mana ibuku telah melihat, ibu Nabi itu Aminah, telah melihat seolah-olah terbit daripadanya ketika melahirkanku cahaya yang menerangi istana-istana di Syam. Musnad Imam Ahmad. Hadis ini terdapat Musnad Imam Ahmad, Sahih Ibn Hibban, dari sahabat Nabi yang bernama Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Hadis sahih li ghairihi. Ini biasa dinakalkan, walaupun di sini tak sebut siapa yang mentasihkan. Sahih li ghairihi. Iaitu Syekh Syuaib Al-Arnaud, Musnad Imam Ahmad, ditahqiq oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud, begitu juga Sahih Ibn Hibban. Jadi kata beliau hadis sahih li ghairihi. Maksud doa bapakku Ibrahim ialah pada masa Nabi Ibrahim AS dan anaknya Ismail membina Kaabah, mempertinggikan asasnya. Kedua-duanya telah berdoa sebagaimana yang diceritakan oleh Allah dalam ayat 127 hingga 128 dalam surah Al-Baqarah. Kenapa disebut mempertinggikan Kaabah, mempertinggikan asasnya? Karena Kaabah sudah sedia ada, cuma tertimbus dengan sebab bencana alam. Jadi diperintahkan oleh Allah SWT supaya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan anak Ismail untuk mengangkat kembali. Jadi mempertinggikan, membina Kaabah bukan makna bina daripada, bukan Nabi Ibrahim AS ikut jumhur ulama, bukan Nabi Ibrahim yang bina Kaabah, kerana Kaabah sudah ada sebelum itu lagi. Ada yang kata malaikat yang mula membina Kaabah, ada yang kata Nabi Adam AS yang mula membina Kaabah. Nabi Ibrahim AS ni hanya mengangkat kembali asasnya ataupun binaan Kaabah itu. Di antara doa mereka selesai daripada membina Kaabah, mengikut sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, maka Nabi Ibrahim AS dan anaknya Ismail berdoa kepada Allah, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal
Al-Azizul Hakim. Ya Tuhan kami, utuskanlah kepada mereka seorang Rasul, yakni utusan di antara mereka yang bakal membacakan ayat Engkau, akan mengajar kitab dan ilmu pengetahuan kepada mereka, dan yang akan membersihkan mereka dari kelakuan yang tidak senonoh, yang mana dia akhlak-akhlak yang buruk. Sesungguhnya Engkau perkasa lagi bijaksana. Kita perhatikan doa Nabi Ibrahim AS ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana, wahai Tuhan kami, utuskanlah kepada mereka seorang Rasul, yakni utusan, di antara mereka. Fihim. Rasulan minhum. Mungkin yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail ini adalah seorang Rasul bagi orang Arab lah, ataupun orang yang hidup di sekitar tanah Arab itu. Tapi Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi Ibrahim ini dan juga Nabi Ismail ini dengan Rasul yang bukan saja untuk orang Arab, tapi Rasul untuk seluruh dunia, dan bukan saja pada satu zaman, tapi Rasul sepanjang zaman sehingga hari kiamat, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan di sini juga kita dapat mempelajari tugas seorang Rasul itu merangkumi 3. Yang pertama sekali menyampaikan, membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah. Yang kedua mengajar manusia untuk memahami kitab Allah dan juga hikmah, ilmu pengetahuan. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-hikmah apabila digandingkan dengan kitab memberi makna sunnah. Tapi ada ulama-ulama yang lain menyatakan bahawa hikmah ini lebih luas daripada itu lagi. Dia merangkumi juga ilmu dan juga ilmu yang tepat, ilmu yang dipanggil yang benar, dan pelaksanaan yang benar. Bagaimana untuk melaksanakan ilmu dengan kaedah pelaksanaan yang benar. Wa yuzakkihim, dan ketiga tazkiyah. Jadi tilawah, membacakan ayat Quran. Yang kedua ta'lim, mengajar. Yang ketiga tazkiyah. Jadi dalam hidup kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW pun makna kena melalui 3 proses inilah. Kena senantiasa membaca Al-Quran, yang senantiasa belajar untuk memahami Alkitab, Quran, wal hikmah dan juga sunnah mengikut tafsiran Imam Syafi'i tadi. Dan ketiganya hendaklah kita sentiasa menjalankan proses tazkiyah, penyucian jiwa, penyucian hati, batin. Doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu dimakbulkan Allah dengan kemunculan Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang diutuskan Allah bukan sahaja untuk penduduk di Mekah, kota di mana di situ Nabi Ibrahim dan Ismail mendirikan Kaabah, bahkan Rasul atau Nabi untuk seluruh dunia hingga ke hari kiamat. Adapun maksud bisyarah, yakni berita gembira yang disampaikan kepada Nabi Isa AS, ia diceritakan oleh Allah dalam ayat yang ke-6 dalam surah As-Saff. Dalam hadis tadi ini Nabi sebut, ana da'watu Abi Ibrahim. Aku adalah doa bapakku Ibrahim. Wa bisyaratu akhi Isa. Dan juga khabar gembira yang disampaikan oleh saudaraku. Saudara dalam pangkat kenabian lah. Bukan kerana Nabi Isa itu ada kalian dengan Nabi Muhammad. Dipanggil saudara dalam dipanggil dalam kenabian, sama-sama Nabi dan juga Rasul. Jadi bagaimana apa maksud bisyarah, berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa?
Ini diceritakan oleh Allah dalam ayat yang ke-6 dalam surah As-Saff. Qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Walamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, iaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad, iaitulah Muhammad. Maka tak kala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Bukti-bukti yang nyata, datang Rasul Nabi Muhammad SAW, ja'atuhum bil bayinat, dengan keterangan-keterangan yang nyata atau bukti-bukti yang nyata. Kerana al-bayinat ini boleh beri dua maksud. Boleh beri maksud mukjizat dan boleh beri maksud ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat. Lalu mereka berkata mukjizat itu ataupun ayat-ayat Allah yang semuanya orang Arab, mereka kagum dengan bahasa Al-Quran kerana mereka ahli bahasa. Tapi kaguman mereka itu diselaputi ataupun ditindih ataupun mereka kagum, mereka tahu kebenaran Al-Quran itu, tapi hawa nafsu mereka itu menyebabkan mereka menafikan dan mereka mengeluarkan ucapan yang lain untuk mentahmah. Patutnya mereka menzahirkan ucapan iman, tapi sebaliknya mereka mengeluarkan ucapan ahli sihir ataupun mentera-mentera orang dahulu kala dan sebagainya. Rasul bernama Ahmad dalam ayat di atas ialah Nabi Muhammad SAW. Ahmad adalah salah satu dari nama Nabi Muhammad SAW sebagai menyatakan sendiri oleh baginda dalam satu hadisnya, Inna li asma'a ana Muhammadun wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu biyal kufra wa ana al-hashiru alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wa ana al-aqibu alladhi laysa ba'dahu ahadun. Sesungguhnya aku mempunyai beberapa nama. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahawasanya dia ni ada beberapa nama. Aku adalah Muhammad. Itu nama yang paling yang paling masyhur lah bagi Nabi kita Muhammad SAW. Wa ana Ahmad. Dan aku juga adalah Ahmad. Muhammad, apa makna Muhammad? Isim maf'ul. Isim maf'ul bagi fi'al fa'ala. Fa'ala, mufa'al. Muhammad. Muhammad. Iaitu yang sentiasa dipuji, yang sentiasa disanjung lah. Karena sepanjang zaman, dan bahkan sejak daripada baginda lagi, masa hidup lagi, orang Arab memuji baginda dengan akhlaknya, dengan kepribadian dan sebagainya. Dan sehingga kali ini, Nabi Muhammad SAW itu senantiasa dipuji, disanjung, kerana kesempurnaan sifat sebagai manusia itu dimiliki secara sempurna, secara lengkap oleh baginda. Adapun Ahmad, boleh difahami dengan Ahmad, makna dia isim tafdil. Ahmad makna yang terpuji, yang terpuji ataupun yang paling memuji, makna yang paling dipuji, dan ataupun boleh juga memberi makna yang paling memuji. Kalau melihat kepada dipanggil isim tafdil tapi memberi makna isim maf'ul, makna yang paling terpuji, makna yang paling indah akhlaknya lah, macam Muhammad tadi. Ataupun fa'il,
Isim tafdhil dengan maksud maf'ul, iaitu yang paling memuji. Kerana baginda lah yang paling banyak bertahmid memuji Allah Ta'ala. Itu makna Ahmad. Wa anal mahi alladhi yamhu Allahu biyal kufra. Dan akulah al-mahi, ini penghapus. Al-mahi makna penghapus, di mana Allah menghapuskan kekufuran dengan perantaraanku. Ini melalui ikulah, melalui terutusnya daku ini, maka manusia mengenali kebenaran dan juga mengenali kekufuran, dan Allah memenangkan kebenaran atas kekufuran. Akulah al-hasyir, ini pengumpul. Di makna manusia akan dikumpulkan di mahsyar setelah kedatanganku. Yang ini setelah Rasulullah tidak ada lagi Nabi, bahkan akan berlaku kiamat. Kerana Rasulullah adalah Nabi yang terakhir, di mana semua manusia, kedatangan Nabi Muhammad SAW itu menggambarkan hampirnya kiamat, dan manusia akan, sebagaimana kita sedia maklum, peristiwa paling di antara peristiwa besar pada hari kiamat adalah al-hashr. Manusia dihimpunkan di mahsyar. Dan aku juga adalah al-aqib, yang terkemudian, di mana tidak ada lagi selepasnya, mana yang terkemudian yang tidak ada lagi selepasnya seorang pun Nabi. Iaitu mana al-aqib. Al-aqib itu orang yang paling akhir, yang tidak ada selepasnya Nabi. Makna Rasulullah ini yang terakhir lah. Tidak ada lagi Nabi selepas baginda. Walau kenapa Nabi SAW sendiri telah bagi tahu kepada kita dalam sebuah hadisnya, selepas dia ini akan ada 30 kazab, 30 orang pendusta yang semua mereka mengaku sebagai Nabi. Hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Penyaksian dari ahli kitab. Ka'ab al-Akhbar, seorang alim tentang kitab-kitab terdahulu yang Islam pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, menceritakan, kami menemui sifat-sifat Nabi Muhammad dalam Taurat, iaitu Muhammad bin Abdullah, hamba-Ku yang terpilih, tempat lahirnya di Mekah, tempat hijrahnya di Madinah, tidak bersikap keras, tidak kasar hati, dan tidak bersuara keras atau bising di pasar-pasar. Nah, itu mana rujukan dia, tengok di bawah tu. Ini sebagaimana yang tertulis dalam Sifatu As-Safwah yang Imam Ibn Al-Jawzi. Imam Abdul Rahman Al-Jawzi ada kitabnya yang agak masyhur juga, Sifatu As-Safwah. Sifat golongan terpilih, dinasti terpilih. Dia menceritakan dalam kitab itu biodata para tokoh-tokoh dari Islam ini sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bermula dengan Rasulullah Nabi Muhammad, sahabat-sahabat, kemudian generasi yang berikutnya, tabi'in, tabi'in, dan dibawa daripada ungkapan hikmah, nasihat-nasihat daripada mereka. Itu kitab Sifatus Safwah. Dan ada terjemahan, tuan-tuan yang ingin baca karya terjemahan boleh cari tengok. Ada. Dan di antara kitab yang suka dibaca lah oleh alim ulama sini pun suka membacanya. Kerana Ibn Jauzi ini dia salah seorang ulama yang masyhur, yang terkenal dalam dipanggil apa? Dalam penulisan yang memberi motivasi ataupun al-wa'z, memberi peringatan. Peringatan-peringatan yang boleh menghidupkan hati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pergi ke Baitul Midras. Baitul Midras, iaitu satu rumah ibadat orang Yahudi, dan berkata kepada mereka, kemukakan kepadaku orang yang paling alim di antara kamu. Lalu mereka mengemukakan seorang yang bernama Abdullah bin Surya. Ketika duduk bersamanya, Nabi bertanya kepadanya, tidakkah kamu mengetahui bahawa aku ini adalah Rasulullah?
Jawab Abdullah, demi Allah, aku mengetahuinya dan sekalian kaum Yahudi juga mengetahui sebagaimana aku ketahui. Sesungguhnya sifat dan kepribadianmu ada dinyatakan dalam Taurat. Akan tetapi mereka, ini orang Yahudi, enggan beriman dengan kamu kerana hasad dan iri hati mereka kepada kamu. Kerana orang Yahudi ni dia lama sejarah gaduhan dengan orang Arab. Tiba-tiba Rasul akhir zaman ini muncul di kalangan orang Arab. Itu menimbulkan satu tamparan pada mereka lah. Dan sebenarnya itu ujian keimanan. Kerana keimanan ni menuntutkan pengorbanan. Termasuk pengorbanan dari segi ego. Ego di sini, ego bangsa dan sebagainya. Hanya orang yang mementingkan kebenaran saja yang akan sudi untuk menerima kebenaran. Tapi kalau orang yang mementingkan lain daripada kebenaran, maka banyaklah halangan-halangan yang akan yang menjadi asbab untuk dia tidak menerima kebenaran, walaupun kebenaran itu dari segi dalaman sudah terbukti pada dia. Sebab itu seolah-olah kalau kita Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita dalam Quran ni banyak sungguh didedahkan tentang orang Yahudi. Lebih banyak daripada orang Kristian. Orang Kristian ni golongan sesat, iaitu orang yang tidak mencari kebenaran. Orang Yahudi ni al-maghdubi alaihim, orang dimurkai oleh Allah. Iaitu orang yang sudah dapat kebenaran tapi tidak mau tunduk kepada kebenaran. Sebab itu dalam hidup kita ini, yang pertama sekali kita mencari ilmu, mencari yang benar. Yang keduanya adalah akur dengan kebenaran. Jadi itu yang menjadi masalah dalam kehidupan kita pada hari ini. Banyak faktor yang menyebabkan kita ini tidak akur dengan kebenaran, termasuk kebenaran daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Termasuk orang Islam sendiri dalam banyak latar belakang dipanggil ideologi yang dianuti, itu menyebabkan mereka mengenepikan syariat Allah. Lalu Nabi bertanya kepadanya lagi, engkau pula apa yang menghalang engkau dari beriman? Jawab Abdullah, aku tidak suka untuk berbeza dengan kaumku. Aku berharap moga-moga mereka akan mengikuti kamu dan memeluk Islam, maka pada saat itu aku akan turut memeluk Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, ini pun salah satu juga masalah. Ada juga sikap, maknanya dia mengikut suara majoriti ataupun suara orang ramai, apa yang masyarakat nak. Jadi sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW pesan pada kita, la takunu imma'atan, janganlah kamu menjadi immah. Immah ni apa makna dia? Ana ma'an nas, iaitu orang yang mengucapkan aku ikut orang ramai. Sebaliknya Nabi kata, wattinu anfusakum, teguhkan pendirian kamu. Teguhkan pendirian kamu. Jika manusia melakukan kebaikan, maka kamu bersama mereka melakukan kebaikan. Dan jika mereka melakukan kejahatan, kamu tetap kena teguh dengan kebaikan, dengan kebenaran. Jadi tuan-tuan yang bertolak Allah Ta'ala sekalian, itulah masalah orang Yahudi. Termasuk Abdullah bin Surya, dia tahu kebenaran, tapi oleh kerana dia tidak mau berbeza dengan kaum dia, menyebabkan dia still dalam agama Yahudi sampai mati lah. Gua bayangkan kalau dia masuk Islam, dia diikuti oleh pengikut-pengikut dan sebagainya, betapa banyak pahala dia. Tapi tidak pilih yang itu, dia pilih untuk mengambil hati masyarakat Yahudi dengan menepikan keredaan Allah Ta'ala, dan dia diseksa sampai bila-bila kerana dia kekal sebagai orang kafir. Dan kerana walaupun seseorang itu, sebagaimana kita jumpa dalam hadis sebelum ini, dalam kitab ini kita dah baca di awal dalam bab yang pertama buku ini, Nabi SAW sendiri menyebutkan bahawa tidak ada seorang pun yang mendengar akan putusanku lalu dia menolak untuk beriman, dia akan melainkan dia menjadi ahli neraka.
walaupun dia seorang Yahudi ataupun Nasrani. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, orang-orang Yahudi dari Bani Quraizah, Nadir, Fadak dan Khaybar menemui sifat-sifat Nabi Muhammad dalam kitab-kitab yang ada pada mereka sebelum baginda dibangkitkan lagi menjadi Rasul. Dan mereka mengetahui bahawa baginda akan berhijrah ke Madinah. Tak kala baginda dilahirkan, para pendeta Yahudi memberitahu orang Yahudi, telah lahir Ahmad malam ini. Jadi sampai begitulah, maknanya pada hari Nabi Muhammad SAW lahir pun orang Yahudi telah tahu telah lahir Ahmad malam ini. Kemudian tak kala baginda ditabal menjadi Nabi, mereka beritahu pula sesungguhnya telah ditabal Ahmad sebagai Nabi. Perkara ini diketahui oleh sekalian orang Yahudi. Mereka mengakuinya dan menceritakan tentang sifat-sifatnya. Namun perasaan hasad dan melampau telah menghalang mereka dari menyahut ajakan baginda supaya beriman. Jadi rujukan kita masih sama, iaitu Sifatus Safwah. Imam Abdul Rahman Ibn Jauzi. Penyaksian dari Rahib Buhairah. Ini kisah yang agak masyhur di kalangan kita sendiri, Rahib Buhairah. Di negeri Syam, sebelum diutuskan Nabi Muhammad SAW di Rasul, terdapat rumah pertapaan ibadah yang didiami oleh seorang rahib bernama Buhairah. Rumah pertapaan tersebut dari generasi ke generasi didiami oleh para ulama Nasrani, di mana di situ mereka mempelajari kitab agama yang mereka warisi. Ketika Nabi Muhammad SAW berumur 9 tahun, bapa saudara baginda Abu Talib keluar berdagang bersama kafilahnya ke Syam. Dibawanya baginda bersama dalam kafilahnya. Dalam perjalanan ke Syam, kafilah Abu Talib itu melintasi kawasan rumah pertapaan Buhairah. Pada tahun-tahun sebelumnya, kafilah-kafilah yang singgah berhampiran dengan rumah ibadat itu tidak pernah diambil hira oleh Buhairah. Namun pada tahun tersebut, berbeza sikapnya terhadap kafilah Abu Talib, di mana apabila kafilah Abu Talib singgah berhampiran rumah ibadatnya, Buhairah telah menyediakan makanan dan menjemput seluruh anggota kafilah Abu Talib untuk hadir ke jamuan makannya. Sebab Buhairah tertarik dengan kafilah Abu Talib itu, jadi faktor lah, kerana tahun-tahun sebelum itu kafilah mana pun singgah berhampiran dengan gereja dia, dengan rumah ibadat dia, dia tak pernah respon, tak pernah hirau pun. Tapi apabila kafilah Abu Talib yang singgah, dia perintahkan supaya diadakan kenduri dan dia jemput semua asli anggota kafilah Abu Talib, termasuk Abu Talib. Jadi apa sebab dia? Sebab Buhairah tertarik dengan kafilah Abu Talib itu ialah kerana dia melihat awan yang bergerak mengiringi kafilah ini seolah-olah sedang menaungi seseorang di dalam kafilah itu. Apabila kafilah itu sampai di satu pokok dan berhenti di situ, dia melihat awan itu juga turut berhenti. Turut berhenti seolah-olah menaungi pokok itu. Dahan-dahan pokok itu juga dilihatnya merendang, memberi tuduhan kepada seseorang yang berteduh di bawahnya. Melihat keajaiban tersebut, Buhairah merasakan bahawa di tengah-tengah kafilah Abu Talib itu terdapat seorang yang bakal menjadi Nabi suatu hari nanti. Untuk memastikannya, dia mengadakan satu jamuan dan menjemput semua anggota kafilah Abu Talib. Dia berpesan kepada Abu Talib jangan ketinggalan seorang pun dari menghadiri jamuannya, sama ada kecil atau besar, bebas atau merdeka. Jadi diarahkan Abu Talib supaya bawa semua sekali, jangan tinggal seorang pun. Mulanya Nabi Muhammad SAW tidak dibawa oleh Abu Talib untuk menyertai jamuan Buhairah, memandangkan umurnya yang masih kecil. Dia ditinggalkan untuk menjaga barang-barang dagangan dan untuk unta kafilah yang berada di bawah pokok tadi. Ketika ahli-ahli kafilah Abu Talib sedang menikmati makanan, Buhairah mengamati seorang demi seorang dari mereka. Didapatinya tidak seorang pun
pun memiliki sifat-sifat seorang Nabi sebagaimana yang diketahuinya dari kitab-kitab yang dipelajarinya. Dia melihat ke langit. Awan yang dilihatnya tadi tidak menaungi seorang pun dari mereka. Sebaliknya awan itu tinggal menaungi pokok tadi. Sedarlah dia bahawa masih ada anggota kafilah Abu Talib yang ketinggalan menghadiri jamuannya. Lalu dia bertanya hal itu kepada Abu Talib. Abu Talib menjawab, tidak ada tinggal melainkan seorang budak yang masih kecil, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dan Buhairah minta supaya dipanggil Nabi Muhammad bersama ke dalam jamuan itu. Apabila dibawa Nabi Muhammad ke majlis jamuan itu, Buhairah melihat awan turut berarak mengikuti baginda dari atas kepalanya. Ketika Nabi sedang menikmati makanan, Buhairah mengamati segala gerak-geri dan tubuh Nabi. Dan dia mendapati sememangnya terdapat pada baginda sifat-sifat kenabian sebagaimana yang diketahuinya. Mana yang dia sebagaimana yang dibacanya dalam kitab Taurat, kitab Injil, ya, dan sebagainya. Selesai Nabi makan, Buhairah lalu pergi kepada baginda dan bertanya, wahai budak, demi kebenaran Tuhan Lata dan Uzza, aku ingin tanyakan, Tuhan Lata dan Uzza, mana dia bersumpah mengikut sumpah orang Arab. Jadi Tuhan Lata dan Uzza ni adalah dua bahala yang dijadikan sumpah oleh orang Arab. Jadi Buhairah dia sebut begitu. Wahai budak, dia sebut kepada Nabi Muhammad SAW, demi kebenaran Tuhan Lata dan Uzza, yakni Tuhan disembah oleh bangsa kamu, aku ingin tanyakan kepada kamu beberapa soalan. Semoga kamu sudi menjawabnya. Mendengar Buhairah bersumpah dengan nama Lata dan Uzza, Nabi lantas memarahinya. Jangan mohon kepadaku dengan menyebut Lata dan Uzza, kata Nabi. Demi Allah, tidak ada sesuatu yang lebih aku benci dari kebencianku kepada keduanya. Buhairah lalu bertanya semula, dengan nama Allah, khabarkanlah apa yang ingin aku soalkan kepadamu. Balas Nabi, mana ketika itu Nabi masih kecil, 9 tahun. Nabi pun kata dekat dia, tanyalah apa yang hendak engkau tanya. Buhairah bertanya Nabi segala hal tentang baginda sehingga hal yang berkenaan tidur baginda. Buhairah mendapati setiap perkhabaran Nabi tentang diri baginda menepati apa yang diketahuinya. Buhairah juga melihat kepada kedua mata Nabi. Dia kemudiannya minta untuk melihat belakang Nabi. Didapatinya terdapat tanda kenabian, khatamun nubuwah di antara dua tulang belikat Nabi. Ia lantas mencium tanda kenabian tersebut. Melihat perbuatan Buhairah itu, orang Quraisy yang ada dalam majlis itu berkata sama mereka, sesungguhnya Muhammad mempunyai keistimewaan. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Muhammad mempunyai keistimewaan yang besar di mata rahib ini. Buhairah kemudiannya bertanya kepada Abu Talib, apakah kedudukan anak ini kepada kamu? Jawab Abu Talib, dia adalah anakku. Buhairah menyanggah, dia bukan anak kamu. Tidak sepatutnya ayah budak ini masih hidup. Abu Talib lalu membetulkan jawapannya, benar. Dia sebenarnya adalah anak saudaraku. Buhairah bertanya lagi, apa yang telah terjadi pada ayahnya? Jawab Abu Talib, ayahnya telah mati ketika ibunya mengandungkannya. Seterusnya Buhairah bertanya, bagaimana dengan ibunya? Jawab Abu Talib, ibunya baru saja meninggal dunia. Buhairah berkata, benarlah katamu itu. Pulanglah kamu bersama anak saudaramu ini ke negerinya dan berjaga-jagalah kamu dari orang Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihatnya dan mereka mendapati ada padanya sifat-sifat sebagaimana aku ketahui, dan mereka akan menuntutnya. Sesungguhnya istimewaan yang besar yang kami dapati dalam kitab-kitab kami dan dari perkhabaran yang kami riwayat, dan sesungguhnya terdapat pada anak saudara kamu ini suatu keistimewaan yang besar yang kami dapati dalam kitab-kitab kami dan dari perkhabaran yang kami riwayat dari nenek moyang kami terdahulu. Aku dengan ini telah beri nasihat kepada kamu. Menuruti nasihat Buhairah ini, sebaik saja selesai menjual barang-barang dagangannya,
Abu Talib beserta ahli-ahli kafilahnya segera berangkat pulang tanpa menunggu lebih lama lagi di Syam itu. Sejak itu Abu Talib tidak lagi membawa Nabi menyertainya dalam rombongan perdagangannya kerana bimbang keselamatannya dari orang-orang Yahudi. Jadi di awal ditajuk tu dalam kisah ini dinyatakan sumber kita iaitu sama juga Sifatul As-Safwah Al-Imam Abdul Rahman Ibnu Al-Jauzi. Okey, alhamdulillah selesai kita bab yang kedua. Kita masuk bab yang ketiga, iaitu Tanah Arab, negeri kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah ini kita sambung besok, insya-Allah pagi besok. Bab yang ketiga Tanah Arab. Kemudian bab yang keempat bangsa Arab. Bab yang keempat bangsa Arab. Bab seterusnya itu bangsa Nabi SAW, keturunan Nabi, iaitu Nabi Ibrahim. Dalam buku ni agak kemukakan dari segi maklumat itu agak lengkap jugalah. Termasuk dari segi anak-anak keturunan Nabi Ismail dan sebagainya. Dan cuma tuan-tuan sekalian, buku ni dia bersifat penakalan, nakal. Ada nakal kan hampir semualah yang dinakalkan itu dinyatakan nota kakinya, sumber. Jadi biasalah kalau ada orang yang mempertikaikan dari sudut sejauh mana ketepatan dari segi sejarah itu terpulang pada masing-masing lah. Kalau tuan-tuan nak buat research yang lebih lanjut, kerana ada juga mutakhirin ini yang meragui sumber itu. Kisah contoh macam kisah Abu Hurairah dan sebagainya tadi, kerana kisah-kisah ini dinakalkan dalam kitab sirah ataupun kitab tarajum, dan ulama sirah dari segi disiplin dia tidak sama dengan ulama hadis. Kalau ulama hadis ini dia agak detail, agak ketat penilaian dia, sumber dan sebagainya, tapi sirah ni sama ada Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq dan sebagainya, dia agak longgar, penilaian ataupun dari segi kita sebut apa, makna sirah ini dia sirah ulama-ulama sirah dan juga tarikh, mereka tidak seperti muhaddisin, jadi mereka lebih betul ansur lah, dengan dipanggil, kan kita kata lebih betul ansur lah. Dia sama macam hadis jugalah, contoh penerimaan ulama kepada hadis dalam masalah akidah dan juga hukum hakam, yang ulama tidak betul ansur dengan hadis dhaif, apatah lagi hadis palsu. Maknanya hadis dhaif pun tidak dipakai dalam akidah dan juga dalam hukum hakam fiqh. Sebaliknya ulama akan maknanya hanya menerima hadis-hadis yang sahih. Tapi dalam fadail amal dan juga dalam fadail Quran, fadilat surah-surah Quran termasuk juga. Jadi para ulama mereka menerima hadis dhaif. Menerima hadis dhaif. Ada hadis palsu memang ditolaklah keseluruhannya. Kerana nama pun palsu. Maudhu'. Mana palsu diada-adakan. Hadis dhaif ini adalah hadis yang mana perawinya itu siqah tapi ada kelemahan dari segi dhabit, dari segi ingatan. Ada sejarah mereka ni terlupa dan sebagainya. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian perlu fahamlah setiap buku itulah sepatutnya lah. Tapi orang Melayu ni dia kurang sikit lah dalam masalah itu. Sebenarnya setiap buku tu seboleh-bolehnya diketahui teknik penulisan oleh penulis itu. Sama ada dia memang dia menakalkan, dan ada juga penulis yang dia bukan sekadar menakalkan tapi dia membuat semakan dari sudut kesahihan berita dan sebagainya. Di buku yang ditulis ini tentang Rasulullah, tentang kelahiran Rasulullah,
dia memakai, dipanggil disiplin ulama-ulama sirah, iaitu menakalkan apa yang ada dalam kitab-kitab yang lebih dulu daripada kita. Dan itulah tuan-tuan sekalian, wallahu alam. InsyaAllah kita jumpa lagi besok pagi kalau tidak ada sebarang halangan untuk kita sambung lagi bab yang berikut, insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya, Jazakallah.